حبيبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك يا نبي سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك. Telah terbit bulan purnama, cahayanya menyinari kami. Bulan purnama, cahayanya menyinari kami. Kau contoh akhlak terpuji, wajahmu penyejuk hati. Kau contoh akhlak terpuji, wajahmu penyejuk hati. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habibi salam alaik. Hadirin sekalian, mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syahid Amin Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan dan Isteri, diiringi Yang Berbahagia Datuk Seri Hajar Rosidah binti Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian Wilayah Persekutuan dan Dev-Dev Kehormat. Yang Berhormat Menteri serta para hadirin sekalian, mari sama-sama kita dengarkan alunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Qori Adik Izzikri bin Yusfa Mokhtar. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraba lakum mathalan min anfusikum هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع
يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada adik Kori Izikri bin Yusfal Mokhtar di atas bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Syahidah bin Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan. Yang berbahagia Datin Seri Samsiah Muhammad Yassin, Isteri Menteri Wilayah Persekutuan. Yang berbahagia Datuk Seri Hajar Rosidah binti Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian Wilayah Persekutuan. Yang berusaha Encik Kamal Azizah bin Hassan, Naib Presiden Jabatan Undang-Undang Merangkap Setiausaha Perbadanan Putrajaya. Yang berusaha Tuan Haji Nik Syukri bin Nikso, Naib Presiden Jabatan Perkhidmatan Bandar, Datuk-Datuk Tuan Puan Naib Presiden Perbadanan Putrajaya. Yang berbahagia
Saibu Samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Yang berbahagia Datuk Badli Shah bin Alauddin, pengarah-pengarah bahagian, pegawai-pegawai Pemadanan Putrajaya, Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan Putrajaya, Persatuan Warga Emas dan Persatuan OKU Putrajaya, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia dan dengan izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul pada pagi ini dalam majlis perasmian program Ramadan Putrajaya 2022 dan Forum Ambang Ramadan Marhaban Ya Ramadan. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis dengan ini menjemput Encik Muhammad Azrafil bin Ghazali untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bersempena dengan majlis pada pagi ini, kami menadah tangan melahirkan kesyukuran kehadrat-Mu ya Allah. Di atas keizinan dan limpah kurnia-Mu, maka dapatlah kami berkumpul untuk menjadikan majlis perasmian program Ramadan Putrajaya dan Forum Ambang Ramadan 2022. Engkau berkatilah majlis kami ini ya Allah. Permudahkanlah urusan kami, satukanlah hati-hati kami. Semoga majlis yang mulia ini akan berjalan dengan lancar, teratur dan mencapai matlamatnya. Ya Allah ya Hakim ya Alim, sesungguhnya hanya Engkau sahajalah penilai segala amalan. Justru itu Engkau jadikanlah apa kiranya segala kerja dan amalan kami selama ini dan hari-hari yang mendatang sebagai amal soleh yang Engkau berkati. Semoga majlis ilmu ini akan beri banyak manfaat, bimbingan dan panduan untuk kami bermuhasabah diri serta memperbaiki amalan kami, terutama di bulan Ramadan yang bakal menjelang tiba. Semoga Ramadan pada tahun ini akan memberi peluang dan ruang untuk kami melaksanakan amal ibadah dengan lebih berkualiti dan bersungguh-sungguh demi mendapatkan rahmat dan keampunan-Mu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mahruma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alil lahum fina wa la ma'ana. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini perhimpunan yang diberkati dan iringilah detik-detik perpisahan kami nanti dengan keazaman dan komitmen serta iltizam dan istiqamah untuk kami terus menabur budi dan bakti kepada agama, bangsa dan negara. Kekalkanlah keamanan, keselamatan dan kesejahteraan negara kami Malaysia serta negeri kami khususnya wilayah Persekutuan Putrajaya. Jauhkanlah negara kami dari sebarang pergolakan, perpecahan dan huru-hara. Hindarilah negara kami dari sebarang wabak penyakit yang berbahaya dan mengancam nyawa, khususnya virus COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Azrafil bin Ghazali atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga doa kita dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berhormat Menteri serta para hadirin sekalian, Forum Ambang Ramadan Putrajaya adalah acara tahunan anjuran bahagian perkhidmatan Komite dan Sukan Pemadanan Putrajaya yang bertujuan untuk meraihkan kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak dan mengajak komuniti meningkatkan amalan di bulan mulia ini. Setelah 2 tahun komuniti hidup di bawah pandemik COVID-19, kini negara telah beralih ke fasa peralihan endemik bermula 1 April 2022 pada hari ini dan Pemadanan Putrajaya menjadikan program Ramadan Putrajaya ini sebagai platform permulaan yang baik untuk komuniti Putrajaya. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya akan serahkan pentas ini kepada moderator kita bagi Forum Ambang Ramadan Marhaban Ya Ramadan. Dengan ini, saya akan serahkan kepada seorang hos yang tidak asing lagi. Beliau seorang pendakwah, beliau seorang hos dan juga personality TV. Dengan ini, dijemput saudara Amin Idris. Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku lalui dengan sempurna. Selangkah demi selangkah
tahun sudah berlalu, masa yang pantas berlalu, hingga tak terasa ku berada di bulan Ramadan. Semula ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna, agar dapat ku lalui dengan sempurna. Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna. Tak ingin ku biarkan Ramadan berlalu saja. Tuhan pimpinlah kami yang lemah, mengharungi segalanya dengan sabar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita persilakan panel-panel pada hari ini. Pertama sekali yang berbahagia Datuk Badli Shah Alauddin Kepentas dan juga Sahibul Samahah Dr. Mahza Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, dipersilakan. Tepukan tuan-tuan dan puan-puan. Masya Allah. Nak suruh Datuk Bak nyanyi tuan-tuan? Kita berikan tepukan juga kepada Afad and Friends, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Datuk Bak, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Daripada Pahang, Faham. Masya Allah. Dr. Mazhar daripada Perlis, Masya Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berforum, berdiskusi, mudah-mudahan perbincangan kita hari ini memberikan kita booster untuk kita mengimarahkan Ramadan pada tahun ini. Dan hari ini 1 April, Alhamdulillah kita dah boleh merapatkan saf di masjid-masjid. Dan Alhamdulillah kita boleh insya-Allah dapat bertarawih macam biasa. Of course dengan SOP tertentu yang lebih longgar daripada sebelum ini. So kepada mereka-mereka yang bising sebelum ni tentang penjarakan saf, kita jumpa di masjid insya-Allah. Okey. Datuk Bat, pertama sekali Datuk, kita tahu memang Ramadan ada sabit dalam Quran, dalam hadis, memang istimewa. Boleh untuk cakap boleh. Persoalannya, apa pula istimewa Ramadan tahun ni berbanding 2 tahun yang lalu Datuk Bat? Sebab kalau ingat 2 tahun lepas macam-macam ragam. Ada yang jadi imam interim bagai kan. Sila sikit Datuk Bat, fadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Terima kasih saudara saya, sahabat saya, saudara Amin Idris selaku moderator forum. Rakan bicara wara pada pagi ini, Sahibul Samahah, Profesor Madya, Dr. Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan bin Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan, dan yang bahagia Datin Seri Samsiah binti Mak Yasin. Seterusnya, yang bahagia Datuk Seri Hajah Rosida binti Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian Wilayah, para pegawai, pimpinan Perbadanan Putrajaya, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, 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 puan-puan dan puan-puan. Mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Ya, Ramadan Al-Mubarak ini dia sentiasa istimewa. Tidak ada Ramadan itu yang tidak istimewa. Walaupun ada orang mengatakan bahawa tahun ni lah sikit, Alhamdulillah Ustaz, kita rasa happening sikit Ramadan. Ada kanopi dah pasang, orang pun dah ramai boleh. Hari ni pun kita dah endemik. Jadi lebih meriah berbanding yang dulu-dulu. Oh tidak. Ramadan dia sentiasa di hati kita. Sebab itu para ulama salafus salih, kata Ibn Rajab Al-Hambali, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayubalighahum syahru Ramadan thumma yad'una Allah
sittata asyurhin ayuqabbilu minhum. Kata Ibn Rajab, para salafus salih dulu mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan supaya dipertemukan dengan Ramadan. Dan bila dah dapat Ramadan, mereka doa lagi 6 bulan supaya Allah terima segala amal ibadah mereka. Kenapa mereka begitu excited dengan Ramadan? Sebab Ramadan ni tidak adalah pada bulan lain keistimewaan seperti di Ramadan. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, kaifa la yubashirul mu'min bi fatihi abwabil jinan. Bagaimana mungkin seorang mukmin tidak rasa teruja bila diberitahu bahawa sepanjang Ramadan pintu surga dibuka. Tuan-tuan, bagi orang yang ada iman, dia tahu pintu surga dibuka sepanjang Ramadan, dia ada keterujaan. Kita baru tahu bazar Ramadan dibuka pun kita dah seronok. Betul. Wow. Kita dah terbayang mutabak, kambing John. bakar, roti john, macam-macam. Kita ada keterujaan maksud saya. Ataupun orang yang sekarang buat umrah. Orang kalau pergi ziarah Madinah, nak masuk kawasan Raudah, itu dia kena ada apps I'tamarna. Dan I'tamarna tu nak masuk Raudah kena booking. Jadi kalau dia booking, dibuka kalender, semua merah, sedih dia. Tapi ada hari dibuka hijau. Wah, dia punya gembira tu belum dapat lagi. Baru beritahu Raudah dibuka. Ada kosong. Orang dah excited. Maka bagaimana mungkin orang beriman, dia tak ada langsung keterujaan dalam hati. Ini bulan surga semua dibuka. Kaifa la yubashirul muznib bighalqi abwabin niran. Dan bagaimana mungkin seorang yang banyak dosa tidak rasa gembira pada bulan ini, Allah tutup semua pintu-pintu neraka. Kaifa la yubashirul aqil biwaqti yughallu fihi syaitan. Takkanlah orang yang berakal tak rasa excited. Pada bulan ini semua setan-setan yang di PKPD-kan, takkan tak gembira. Bukan penjara, PKPD. Maknanya boleh order Grab food lagi walau PKPD. Mana maksiat masih ada sebab dia boleh berhubung dengan pihak luar. Tapi itu pun setan yang ditahan dalam PKPD. Itu pun setan grade rendah-rendah. Yang tinggi-tinggi je, 48 ke atas. Yang grade ke bawah ni masih bergentayangan lagi. Itu sebab ada yang tak puasa tu. Masih grade-grade yang bawah ni masih ada. 17 ada lagi. 19, 32 ada. Ada. Mangku pun ada juga. Yang mangku pun ada. Jadi ini keterujaan. Cuma kita tak napi. Tahun 2021, kita tidaklah Ramadan tu tak seronok langsung. Ramadan seronok. Takkanlah tuan-tuan, kalau kita imbas balik zaman pandemik, takkan tak ada langsung kenangan manis pada Ada. kita dan keluarga kita. Seperti yang saudara Amin sebut tadi, ni semua yang tuan-tuan, tahun 2020, semua imam interim semua ni. Semua jadi imam terawih. Walaupun tak pandai, cuba-cuba jadi juga. Walaupun izaja, inak atau inak, tak apalah, janji baca sudahlah. Oh Allah. Itu masa raya. Khutbah pegang batang joran, kayu gok macam-macam tu. Tak apa, pengalaman. 100% full charge. Ah, Cah dia apa? Cah apa? khutbah raya. Tu kan jangan menyanyi. Jangan menyanyi. Orang suruh ceramah kan menyanyi. Dah marah dia. Jadinya balik pada tadi. Jadi kita pengalaman tu ada. Tuan-tuan, percayalah tahun ini kami yang kerja dengan sebagai pejabat awam ni, kami dah dapat jadual dah. Memang tak duduk rumah lah Ramadan kali ni. Tengok jadual, buka dengan ni, ngirim tuanku, buka dengan menteri besar gini. Dalam hati bila lah aku nak buka kat rumah kalau macam ni. Rindu pula. Rupanya Allah dah bagi tahun 2020. Engkau bukalah hari-hari kat rumah. Padan dengan muka. Hadap hari-hari. Hari-hari. Dan ini kenangan untuk anak-anak kita. Abah dulu ada merasa buka di rumah. Sebulan. Alhamdulillah. Abah dulu ingat masa kita kecil dia jadi imam. Tiap-tiap malam surah sama. Dia gelak sama dia. Ada kenangan. Jadi setiap Ramadan itu bermakna. Jangan kata tidak ada makna. Tahun 2021, alhamdulillah masjid dah buka. Tetapi kita masa itu PKPD pemulihan. Jadi had masa masjid dihadkan sampai 10 malam. Dan di setengah negeri ada pengehadan dari segi jumlah jemaah. Jadi tak happening jugalah. Tapi masih lagi seronok. Orang masuk masjid, semayang. Cuma masa tu sebab tahun 2020 orang setahun tak pergi masjid. Tahun 2021 bila kita buka tarawih, buat malam tu 8 rakaat, kita nak try 1 juzuk. Malam kedua separuh kapek hilang, tak datang dah. Tak larat dah sebab dia tak training lama, berdiri lama semayang. Yalah, setahun ni saja.
panjang sikit. Tapi tahun ni kita rasa seronok. Kami yang mengurus masjid ni, kami pun teruja. Lepas itu kami pesan pada masjid-masjid, pegawai-pegawai di mana ada yang jaga masjid, kita ni jemaah nak datang. Start pada April, semua jemaah datang. Pastikan infrastruktur, prasarana, setara dewan kita ni, macam dewan sekarang ni. Aircon bagus, PA sistem sedap, imam baca sedap, kapet wangi, cuci kapet, cuci kipas. Jadi ni persiapan kita. Maka pandemik tak pandemik, endemik ataupun tidak, kita tetap gembira. Macamlah juga orang pergi ke Mekah. Kalau orang tanya pergi ke Mekah, ente pergi ke Mekah masa pandemik sedap tak? Sedap juga. Endemik pun sedap, pandemik pun sedap. Orang pergi umrah time pandemik, untung. Hari-hari semayang depan Kaabah. Sebab pakai booking. Kita dah tak berebut lagi. Walaupun orang lelaki kan main menipu pakai ihram, pakai seluar dalam. Tapi tak apalah, dia nak ke semayang situ. Dia kelentong lah polis tu. Dia kata dia buat umrah padahal dah semayang je. Ataupun orang perempuan, siapa nak cek hari-hari semayang depan Kaabah. Raudah. Dulu nak dapat raudah bertumbuk. Ada orang kadang dapat raudah musim sebelum pandemik tahun 2020 BC. Before COVID lah BC tu. Bukan before century. Bukan before COVID. Dapat raudah berebut begini semayang. Angkat takbir, kepik tangan. Time sujud dapat depan mihrab, sujud lama je. Semayang hajat, minta-minta macam-macam. Nangis-nangis semayang. Angkat kepala gelap. Sudah, ngapa gelap? Rupanya duduk bawah jubah Pakistan. Jangan main. Punyalah rapatnya orang. Itu zaman sebelum pandemik. Dulu. Zaman pandemik mana ada? Semua semayang tenang. Ada stopwatch lagi 30 minit. Tak tengok jam. Standby. Ini sekarang endemik balik. Dia sentiasa ada. Maka tidak benar kalau ada orang kata kita lebih sedap lagi zaman endemik. Tak. Setiap masa ada keindahan dia. Wallahualam. Alhamdulillah. Ini cara orang beriman berhadapan dengan ujian. Setiap cabaran itu ada tarbiyahnya. Datuk, bila Datuk sebut tentang bagaimana istimewanya Ramadan, kita nak mengimbau kembali pada zaman para salafus soleh, zaman Nabi SAW. Bagaimana Nabi dan para sahabat ajma'in menyambut ketibaan Ramadan? Ada tak di sana upacara-upacara khusus ke, amalan-amalan khusus ke? Kita nak ikut jejak langkah Nabi dan para sahabat ajma'in. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Moderator Fadil Ustaz Badli Shah, Sri Syaidan bin Qasim dan Datin Sri, seluruh didif hormat dan hadirin dan hadirat sekalian. Sebelum saya nak sebut bagaimana Nabi menyambut Ramadan dan salafus salih, kita apabila membaca sesuatu nas, kita tidak akan faham, melainkan kita kena faham realiti orang di zaman itu. Bagaimana apa yang ada dalam diri mereka. Saya buat contoh untuk diri saya. Saya bapa saya sekarang bedridden. Selepas daripada itu, semua tahu kebanyakan orang Malaysia isu tu. Dan duduk di katil, saya kena beli katil, kena rawat, kena cuci, kena apa, kena buat kerja yang nurse buat. Kan? Pasal duduk di rumah. Dulu apabila saya pergi melawat orang sakit, ramai juga saya duduk tengok ambil dan saya tak pernah peduli. Tengok katil dia, pakcik ni sakit, bagi bantuan. Tapi apabila saya alami bapak saya, kalau saya pergi melawat orang sakit sekarang, saya semua tanya, katil ni beli berapa? Ni apa nama lampir ni berapa jenis apa, susu jenis apa? Dia tahu lebih. Sebab apa? Sebab saya mengalaminya dan saya mengambil berat tentang hal itu. Saya jumpa dengan satu orang yang tak pernah kisah sangat tentang dunia kematian. Kemudian isterinya mati. Dia sangat merindui isteri dia. Semua buku tentang alam barzakh, cerita kematian, orang cakap tentang kubur, dengar dia. Bukan dulu dia tak dengar, tak tahu, tapi dia tak bagi perhatian. Kerana itu bukan tajuk dia. Kita tidak akan dapat memahami Nabi dan para sahabat kalau kita tak memahami apa yang ada dalam diri mereka. Cara fikiran mereka.
Maka kita akan membaca hadis-hadis mereka, hadis-hadis Nabi dengan hambar kerana kita tidak menjiwai apa yang mereka jiwai. Seorang ibu yang menunggu anak dia pulang lama, kita mungkin tengok dia, kita mak dia duk ingatkan anak dia, tapi kita tak menjiwai dia. Dia tu tengok bas sampai, ingat anak dia. Kereta lalu, dia ingat anak dia balik. Sebab itulah yang ada dalam seluruh pemikirannya. Macam seorang yang merindui kekasihnya, apa saja yang dia lihat, dia ingat kekasihnya. Orang yang menanti orang datang, menteri ke siapa, mempunyai hasrat yang berbeza-beza. Ada orang datang kerana dia pengurus program, dia fikir tentang program dia selesai. Ada yang mungkin nak minta projek, dia lain semua tak penting. Yang penting dia boleh cakap, dia nak selesaikan hal tu. Ada yang orang datang, menteri tu kawan dia, dia tak penting apa kau fikir, aku jumpa nak kirim salam, nak salam dia, lama tak jumpa. Apabila Ramadan datang, kita cerita tentang sambutan, kemudian kita cerita tentang Nabi. Kalau kita tak faham apa yang ada dalam jiwa Nabi dan sahabat, kita tak faham hadisnya. Saya buat contoh. Antara sunnah yang disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh Ahmad dan selainnya, Nabi ni bila dia tengok bulan, dia tengok hilal. Arab ni dia ada hilal, dia ada qamar, dia ada badar. Kan? Tu kita tengok hilal. Hilal ni hari 1, hari 2, hari 3 dianggap hilal lah. Kita panggil anak bulan. So, hilal ni asalnya angkat suara. Pasal apa dia panggil hilal? Sebab Arab ni bila dia tengok masuk anak bulan dulu, dia angkat suara. Dia macam sambut. Masuk bulan baru. Sebab dia nama-nama hilal tu dikira masuk bulan, dia panggil hilal. Nabi SAW sebut, apabila tengok hilal, walaupun riwayat ini didhaifkan oleh sebahagian, tapi dia hasan oleh sebahagian. Kesimpulannya ialah hasan. Dia bila tengok anak bulan, Allahu Akbar. Tadi suruh tengok anak bulan. Allahumma ahilla alaina bil imani, bil amni wal iman, was salamati wal islam, wa bit taufiqi lima tuhibbu wa tarda, Rabbuna wa rabbukallah. Nabi kata, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, munculkanlah bulan ini kepada kami dengan aman dan iman. Iman ni dia bukan cerita iman, menyanyi lagu iman ataupun berpantun tentang iman. Iman adalah sesuatu yang berada dalam jiwa manusia. Nabi bila tiga, Nabi kata minta bulan tu datang dengan aman dan iman. Dalam sebahagian riwayat bil yumni wal iman, dalam riwayat Talhah. Iman dengan keamanan, kebahagiaan dan iman. Kerana manusia ni apabila dia muncul, ada orang bila hari-hari muncul, macam Datuk Bat sebut tadi. Ada orang teringat Ramadan, dia teringat nak pergi, tahun ni boleh meniaga lebih sikit lah. Saya tak kata salah, tapi itu fokus dia. Tapi ada orang bila teringat Ramadan, mudah-mudahan aku dapatlah buat ibadat tahun ni, cover balik yang mana kurang, Tuhan ampunkan dosa di mana yang salah. Itu tajuk dia, tajuk besar dia. Sebab tu Nabi bil amni wal iman was salamati wal islam, dengan keselamatan dan Islam. Pasal itu tajuk mereka. Wa bit taufiqi bima tuhibbu wa tarda, lima tuhibbu wa tarda, dan taufiq dengan apa yang kau suka dan engkau redha. Kita selalu ceramah ni, wa billahi taufiqi wal hidayah. Orang yang taufiq ni dia lebih, hidayah ni kita ada. Datuk Bat cerita tentang fadilat Ramadan. Semua orang tahu. Kita pun tahu. Yang tak puasa pun tahu. Tapi kita, sebab apa kita sembahyang, kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sedangkan kita sembahyang, kita salat. Ihdina tu hidayatkan kami. Kerana tak semua orang yang tahu dia dapat melakukannya. Dia dapat buat apa yang dia tahu.
Saya yang ceramah ni pun kadang-kadang pandai ceramah je lah. Bukan buat pun macam mana yang kita ceramah. Cakap tentang khusyuk, tentang solat. Kita pun kadang-kadang solat teringat itu, teringat yang ini. Maka Nabi minta taufiq lima tuhibbu wa tarda. Taufiq kepada apa yang engkau sayang dan engkau redha. Kemudian oleh kerana bulan ni, orang Arab ni bila dia tengok bulan dia angkat kepala. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, Nabi kata idza ra'a hilal fala yarfa'u ra'sah. Bila tengok bulan jangan angkat. Nanti bila tengok bulan, anak bulan semua angkat tangan, duk doa ke anak bulan. Nabi tak bagi tu. Sebab tu dia kata kita hanya sebut Rabbuna wa Rabbukallah. Cakap kat anak bulan tu, Tuhan kami, Tuhan kamu Allah. Kerana ada orang dia sembah bulan, ada orang dia sembah matahari. Maka Nabi, keseluruhan yang Nabi fikir apa? Nabi fikir tentang keampunan. Nabi fikir tentang iman. Dia berbeza. Kalau kita dapat menjadikan itu topik kita dalam hidup, kita akan hairan. Kalau kita sebut, Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, Nabi menyatakan inna hadha asy-syahr qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Kan? Faman hurimaha hurima al-khairu kullah. Telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Padanya ada malam Lailatul Qadar. Lebih baik pada 1000 bulan. Siapa yang dihalang daripada dapat Lailatul Qadar, dihalang daripada kebaikan keseluruhannya. Tak apa. Cerita Lailatul Qadar semua orang dapat. Kerana semua orang akan lalui malam tu. Bukan nanti nak tunggu nampak pokok tombang ke apa. Siapa yang solat pada malam tu, dia memang dapat Lailatul Qadar. Artinya dia solat Isya, dia solat sunat, dia nampak apa ke, dia tak nampak apa ke. Kalau itu malam Lailatul Qadar, dia dapat pahala. Tapi saya nak cerita apa? Saudara moderator dan hadirin sekalian. Nabi kata siapa yang Tuhan halang benda ni, dia kehalang kebaikan yang banyak. Kalau saya sebut malam 21 nanti malam Lailatul Qadar atau malam 23 malam Lailatul Qadar, apa kebanyakan orang fikir? Ada orang fikir pahala, tapi ramai orang fikir aku nak doa malam tu, Doa makbul. supaya doa makbul tu ada hajat nak sekian-sekian. Saya tidak kata salah. Tidaklah kata memang ada disebut tentang malam yang lebih baik pada 1000 bulan, tentu doanya mustajab. Tapi apabila kita semua tahu, Aisyah tanya Nabi tentang Lailatul Qadar. Banyak doa orang seperti Aisyah, isteri Nabi. Bukan saja serve Nabi, tidur dengan Nabi, menggauli Nabi. Apa Nabi kata? Ajak doa kepada Aisyah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau pemaaf. Tolong maafkanlah aku. Sukakan kemaafan, maafkanlah aku. Keseluruhan yang Aisyah tanya Nabi, Nabi tak doa yang itu. Maksudnya Nabi dan seluruh para sahabat, pikiran mereka ialah soal keampunan Tuhan. Pikiran mereka. Apabila Abu Bakar tanya Nabi, ya Rasulullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih. Ya Rasulullah, alimni doa ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, ajak aku satu doa. Aku nak doa masa aku sembahyang. Sebahagian kata dia nak doa di rumah dia. Yang Nabi nak ajar ni Abu Bakar, yang tanya ni Abu Bakar. Kalau yang tanya tu mungkin mamat tepi jalan saya ke, yang banyak dosa ni, ataupun sebahagian orang. Tapi yang tanya ni Abu Bakar. Level dia habis daripada Nabi ni, manusia terbaik ni Abu Bakar. Nabi lebih tahu. Quran pun sebut dia. Apa Nabi ajak pada Abu Bakar? Nabi ajak banyak impian manusia dalam dunia ni. Tapi Nabi ajak, Allahumma inni zalamtu nafsi zalman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, aku telah menzalimkan diri aku dengan kezaliman yang banyak.
Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Tak adalah yang dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau. Faghfir li dhanbi warham. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfirni warhamni. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Faghfirli maghfiratan min 'indika. Ampunkanlah aku dengan satu keampunan, kemaafan daripada sisimu. Warhamni, kesianlah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau itu pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan, itu sahabat, seluruh pikiran mereka. Keampunan, Tuhan terima. Hatta Nabi. Baru ni ada yang masa pergi perlih dah saya sebut. Manusia yang capai, yang paling tinggi dalam pemerintahan, Nabi Sulaiman. Allah berikan kerajaan kepada dia yang dia minta, yang tak diberikan kepada sesiapa lagi selepas daripadanya. Jin dan manusia semua dia perintah. Jin boleh buat ni. Bomo yang hebat tu pun 2 ekor jin ya. Nabi Sulaiman seluruh jin, tentera, burung. Tapi Nabi Sulaiman apabila tengok senyum semut bercakap, ya ayuhan nam udkhulu masakinakum, wahai semut masuklah ke dalam sarang kamu. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai kamu dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya sedangkan mereka tak perasan. Apa Nabi Sulaiman punya perasaan? Seorang raja yang menguasai lautan dan daratan, angin di bawah arahan Sulaiman. Bukan manusia, angin di bawah arahan Sulaiman. Quran kata fatabassama dhahikan min qawliha. Tersenyum dan ketawa Sulaiman mendengarkan kata-kata semut. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Sulaiman kata, wahai Tuhan, kurniakanlah kepadaku agar aku dapat bersyukur di atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan kepada kedua ibu bapa aku. Wa an a'mala salihan tardah, agar aku dapat beramal dengan amalan salih yang engkau redha. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Masukkanlah aku ini dengan rahmatmu di kalangan hamba-hambamu yang saleh. Kemuncak harapan dia. Siapa lagi manusia yang hebat? Nabi Yusuf alaihi salam. Apa yang tak ada kat Nabi Yusuf? Rupa yang cantik, handsome, kerajaan yang besar, dia jadi raja di Mesir. Apa Nabi Yusuf? Kemuncak pada akhir hayat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kata apa? Setelah Allah beri, wa ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Engkau telah bagikan kerajaan, engkau ajarku mimpi. Fatiras samawati wal ard, penghias langit dan pencipta langit dan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirah, engkau wahai Tuhan perlindungku di dunia dan akhirat. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Matikanlah aku sebagai orang muslim dan masukkanlah aku di kalangan orang yang saleh. Saudara-saudari sekalian, kita tidak akan dapat memahami hadis-hadis Nabi dan para salafus saleh jika kita mempunyai perasaan yang lain daripada perasaan mereka. Lalu kita akan baca hadis-hadis mereka dalam keadaan yang dry. Oh, Nabi minta iman loh. Kita akan tak rasa apa yang ada. Iman dan keampunan itu seluruh topik yang paling besar yang ada dalam fikiran mereka. Apabila Umar dengan Uwaisul Qarni, dia nak pergi jumpa Uwais, tunggu Uwais. Afikum Uwais, afikum Uwais, ada Uwais, kabilah daripada Yaman. Selepas Nabi tak ada. Sehingga jumpa betul Uwais yang Nabi kata doanya mustajab, baik dengan ibunya. Apa yang nak Umar minta?
tolong doa supaya Allah ampunkan aku. Tuan-tuan, kalau itu macam tadi, kita berjalan. Kalau kita lapak nasi, jalan tengok kedai, boleh lah. Tengok kedai, semua pikiran kita. Orang yang nak pergi tandas, dia jalan, dia bawa kereta. Ada tandas tak? Ada. Mana ada? Di mana ada? Para sahabat, doa mereka, harapan mereka pada Ramadan berbeza dengan apa yang ada pada kita. Sebab itu kita tak faham mereka kalau kita baca dalam keadaan dunia kita, bukan dunia mereka. Jazakallah Dr. Mazhar. Bila dibacakan ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, terasa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datuk Bat, bila Dr. Mazhar menyebut bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, mindset mereka bila masuk Ramadan hanya meminta ampun dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga kan kalau kita baca tulisan-tulisan moden sekarang, Qaradawi menegur umat Islam, katanya kun rabbaniyun wala takun ramadaniyun. Jadilah kamu hamba kepada Allah, bukan hamba pada Ramadan. Apa masalah ke kita jadi hamba kepada Ramadan? Apa masalahnya, Datuk Bat? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada satu kata-kata orang alim ulama ini. As-saum lan yantahi wal Quran lan yarhal wal masajid lan tughlaq wal istijabatu lan tatawaqaf wa ajru lan yanqati'. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Apa artinya? Puasa itu adalah amalan yang tidak pernah berhenti. Ramadan saja ada lagi boleh dilakukan pada Syawalnya dan bulan-bulan yang ditentukan. Begitu juga Quran itu sentiasa boleh dibaca lagi, bukan hanya pada Ramadan. Masjid-masjid juga dibuka. Raya pertama pun kita orang buka, tak ada tutup masjid, datang. Sama juga istijabah lan tatawaqaf. Mustajab doa tidak akan berhenti. Bukan Ramadan saja. Dan pahala juga takkan tanah terputus. Maka wahai manusia, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah engkau hamba kepada Tuhan, jangan jadi hamba hanya di bulan Ramadan. Sebab itu saudara-saudari sekalian, fenomena hanya memfokuskan ibadah pada bulan-bulan yang khusus bukan hanya terjadi di bulan Ramadan, tapi juga terjadi pada bulan-bulan yang lain. Ada seorang ulama sufi yang terkenal, Syekh Abu Bakar Ash-Shibli. Sebagaimana yang dinukilkan kisah ini oleh Ibn Rajab Al-Hambali, pernah satu ketika orang tanya kepada Abu Bakar Ash-Shibli, wahai Tuan Guru, mana lebih utama? Bulan Rajab ke bulan Sya'ban? Dua-dua bulan ni mana yang paling best sekali dari segi ibadah? Apakah jawab Ash-Shibli? Kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan. Jadilah kamu hamba kepada Tuhan, jangan jadi hamba hanya di bulan Sya'ban. Sebab itu ada seorang bertanya kepada ulama, wahai Tuan Guru, apa pandangan Tuan terhadap golongan yang hanya bersemangat untuk merancakkan ibadah hanya di bulan Ramadan sahaja? Maka jawab dia, bi'sal qaum alladzi la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk orang adalah orang yang hanya kenal Tuhannya di bulan Ramadan saja. Sebab itu saudara-saudari sekalian, kita hendaklah mengheret kerancakan pesta ibadah kita melepasi daripada Ramadan. Jangan hanya Ramadan saja. Dan itulah dinamakan sebagai istiqamah. Macam di peringkat masjid, kita selalu setiap kali masuk Syawal kami kesedihan. Raya pertama subuh dah tak ada orang dah. Orang dah bangun lambat semua dah. Semayang raya kan penuh balik lah. Penuh. Lepas tu hilang. Hilang kat seminggu. Sampai ada setengah masjid terpaksa buat banner besar taruh depan pagar. Mencari orang hilang. Hilang waktu Zuhur, Asar, Maghrib, Subuh, Isyak. Kali terakhir ditemui Ramadan 1443. Tak jumpa terus. Jemaah regular kami pun yang tiap-tiap malam Ramadan sah pertama pun hilang juga. Sebab itu istiqamah benda susah. Istiqamah susah, sebab itu kata ulama,
ada satu ayat yang turun pada Nabi menyebabkan rambut Nabi beruban, fastaqim, beruban rambut Nabi. Istiqamah susah. Dia yang senang istirahat. Itu senang. Istiqamah susah. Konsisten. Sebab itu tanda orang punya amalan ni ada kebaikan adalah istiqamah. Macam contoh, orang yang habis Ramadan. Tanda dia nak tahu Ramadan tu berbekas pada diri dia dan ada harga nilai pada dia dan di sisi Allah. Dia kena tengok selepas Ramadan dia jadi apa? What's next? Sebab itu kalau orang tu habis daripada Ramadan, dia boleh sambung pula puasa 6, oh ini first class punya orang. Artinya dia ada kesinambungan. Ada orang habis je raya, habis puasa, esok raya. Yahoo! Merdeka! Dia lupa perkataan puasa maksudnya apa. Puasa tu maknanya puasa. Maknanya dia tak kahwin ramai. Puasa saja. Puasa saja. Dia puas satu, tak banyak-banyak. Qanaah kalau bahasa orang kita. Qanaah. Merasa cukup apa yang ada. Puasa tu nama puasa. Marah pula orang tu. Jadinya, dia orang yang istiqamah ini, dia ada kesinambungan. Jadi tuan-tuan tahun ni, saya menyeru diri saya dan tuan-tuan puan-puan. Habis Ramadan, puasa lah 6. Tua dah kita ni, sampai bila nak nunggu tak puasa-puasa dah. Dulu muda malas, sekarang ni kena rajin lah. Puasa 6. Sebab itu orang balik pada umrah, balik pada haji. Macam mana nak tahu dia punya amalan tu ada kebaikan? Senang saja tengok istiqamah ataupun tidak. Kalau masa di Mekah, hari-hari pergi Masjidil Haram. Balik ke Malaysia, haram pergi masjid. Macam mana nak kata? Tak konsisten. Artinya, dia hanya jadi hamba Allah di Mekah saja. Ini kita nak beri pendidikan pada masyarakat. Terutama sekarang ni ramai orang, dia hanya ligat beribadah di bulan Ramadan. Dan itu bagus. Kita ucapkan terima kasihlah sudi juga menjadi orang yang menghormati Ramadan. Tapi tuan-tuan puan-puan, kita bukan hamba Ramadan. Tapi kita hamba Allah. Bulan Ramadan, jangan hanya taat pada puasa. Makan ditahan, minum ditahan. Sedangkan aurat kita tidak ditahan. Taat pada puasa, tidak makan, tidak minum. Tapi pakaianmu masih serba minimum. Bulan Ramadan, jangan hanya taat pada zakat. Sedang dirimu masih mendedahkan aurat. Taat pada puasa, lapar dan haus yang kita dapat. Kemuliaan sukar nak didapat kerana kita belum bersedia menutup aurat. Bulan Ramadan, jadikan taatmu kepada Allah. Aurat dihijab sebelum diri kita diazab. Taat pada puasa tidak menjamin taatnya kita kepada Allah. Tapi taat pada Allah sudah pasti puasa dan perintah-perintahnya yang lain akan kita taati. Bulan Ramadan memang bulan yang mulia. Tapi muliakanlah diri kita dengan hijab. Bulan Ramadan kepada Allah kita taat. Caranya dengan menutup aurat. InsyaAllah kemuliaan kita akan dapat. Bulan Ramadan kepada Allah kita taat. Dengan menutup aurat, InsyaAllah bahagialah kita di dunia dan di akhirat. Ini baru satu saja. Bab hijab, bab aurat, belum yang lain. Akhlak dan berbagai lagi. Jadi balik kepada pesan para ulama. Kun rabbaniyun wala takun ramadaniyun. Dan slogan ini diinspirasikan dari Quran, bukan hanya rekaan-rekaan saja. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman surah Ali Imran ayat 79, Kunu rabbaniyin. Allah Ta'ala perintahkan kita supaya jadilah engkau orang-orang yang mengabdikan Allah. Ini bukanlah nak menghalang semangat tuan-tuan perempuan nak ibadah bulan teruskan. Tapi yang kita doakan adalah istiqamah berterusan sampai ke akhir hayat mudah-mudahan. Wallahualam. InsyaAllah. Dan sebut pasal ibadah ni, Dr. Mazhar, saya kira PKP 2 tahun ni membuatkan kita lebih menghargai Ramadan. Dan satu benda yang menjadi pertelingkahan sebelum PKP dulu, setiap tahun kalau Ramadan duk gaduh, yang tu kata 8, tu kata 20, tu kata 8, tu kata 20. Bila masuk PKP, senyap. Tak ada khilaf. Semua 8. Apa lagi Dr. Mazhar? Hikmah PKP yang membuatkan kita lebih menghargai Ramadan kali ini. Dan janganlah sia-siakan Ramadan. Kok-koklah ini Ramadan kita terakhir.
Terima kasih Saudara Ustaz Amin. Pertama, dalam hal-hal ibadah pada waktu malam, agama ada keluasan dalam hal itu. Cumanya kita kadang-kadang tak luas. Tak luas ni dua lah. Orang yang dia nak solat 20, dia abang ada solat 8 tak boleh. Ada orang yang dia solat 8, dia kata solat 20 tak boleh. Jadi ini kedua-duanya ni kita tidak luas dalam hal ni. Benar. Tapi masa PKP tu oleh kerana semua keadaan, ramai kata solat 8, ramai sebut solat 8 lah. Saya bukan nak kata 8 tu pun 20. Dalam mazhab Syafi'i, Hanbali dan Abu Hanifah juga, mereka sebut tentang 20 ini. Dan juga tapi dalam mazhab Malik dia sebut lebih lah sampai 36. Ulama-ulama ada perbezaan pendapat dalam hal ini. Saya sebut, bukan nak ulang lah, tapi sebutlah supaya kita ada keluasan dalam hal ini. Saya nak sebut keluasan. Nabi SAW, orang tanya Aisyah, isu yang timbul kerana orang tanya Aisyah, ya Aisyah, kaifa kanat salatu Rasulillah fi Ramadan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wahai Aisyah, bagaimana semayang Nabi pada bulan Ramadan? Cuma Aisyah dia jawab, Aisyah ni isteri Nabi, dia jawab apa yang dia tengok Nabi. Maka na yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'ah. Dia kata Nabi itu tak pernah lebih sama ada pada Ramadan ataupun lain Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Tapi dia sebut fala tas'al an husnihin wa tulihin. Jangan ditanyalah tentang elok dan panjangnya salat itu. Maka ada golongan yang mereka memang ambil 11 ni. Ini ada aliran. Dan kita pun dan tokoh-tokoh yang besar juga. Sebab tu siapa yang nak sembahyang 11, kalau itu pegangan dia 11 tak apalah, dia yang penting dia sembahyang lah. Kan? Yang kita pula tak payahlah kata tak boleh. Yang kata boleh sampai 20 di samping mereka istidlalkan dengan apa yang dibuat oleh Omar, walaupun hadis Yazid bin Khasifah itu ada perbincangan tentang pencanggahan riwayat, tetapi saya nak sebut ialah Nabi kata salatul lail masna masna, semayang malam dua-dua. Yang ni Nabi kata idza khashiya ahadukumul subh falyusalli raka'atain tutiru lahu ma qad salla. Semayang malam dua-dua. Jika kamu bimbang masuk subuh, semayang 1 rakaat untuk witir apa yang sebelum daripadanya. Jadi bila Nabi sebut dua-dua, dia tak sebutlah pula berapa dua-dua tu. Jadi maka ada yang sampai 20, ada yang sampai 30 lebih. Yang penting saya fikir kita tak payah balah dalam masalah ni kerana kedua-duanya telah mengemukakan alasan dan dalil mereka dan praktis yang dibuat oleh ummah yang besar dalam sejarah. Di Perlis, kalau tanya, orang tanya Perlis macam mana? Di Perlis memang masjid-masjid semayang 8. Tapi fatwa kita menyebut siapa yang nak semayang 20 dia boleh. Kerana kita mungkin melihat di sudut pertama itu qaul yang disebut sejak dulu lama di Perlis, dan kedua kita tak mau dia pulun sampai 20 tu punya jalan laju. Pasal kita nak mengutamakan khatam Quran supaya dia baca dengan elok dan seumpamanya. Kemudian kita mengambil kira juga pegawai kerajaan yang kerja, umat yang dalam susah kadang-kadang 20. Kalau panjang dia tak upaya. Yang habak kata 20 bertengkak naik orang tengkok ni pun dia pun sembahyang 8 juga. Kadang-kadang lepas tu dia pun keluar juga. Cuma dia habak orang yang sembahyang 8 tak Dia boleh. dulu keluar. Dia dulu keluar. Saya kata macam ni, siapa nak sembahyang 20, sembahyang 20. Siapa yang nak sembahyang 8, dia solatlah 8. Yang masalahnya kalau kita keluarkan perkeliling ke, kita kata siapa sembahyang 20 tak sah ataupun sembahyang 8 tak sah. Macam tu dia kalut lah. Dan sembahyang kita yang sembahyang 8 dengan imam pun hakikatnya lebih juga. Apabila kita balik nanti pukul 3 nanti kita bangun solat lagi, banyak lagi rakaat yang kita solat. Kan? Melebihi lah. Kerana solat kita mungkin tulihinna wa husnihinna tak macam husnihinna wa tulihinna tak seperti salat Nabi SAW. Tapi kita begini, kita dalam dunia ni, dalam agama ni, semua orang bukan nak mengikut apa yang mufti kata.
Semua orang nak mengikut apa yang Nabi kata. Jadi apabila ada sandaran daripada Nabi, kita buat. Kerana mufti orang lantik. Nabi Allah Ta'ala lantik. Orang lantik, orang boleh tamat pun kontrak dah. Kan? Pilih orang lain, siapa yang orang minat. Nabi Allah Ta'ala lantik. Jadi kita ikut yang Nabi. Jadi apabila Nabi ada keluasan, kita bagi keluasan. Jadi sebab itu isu ni alhamdulillah kadang-kadang isu 8-20 ni tak timbul sangat pun. Penceramah yang kadang-kadang berbakar semangat lebih. Saya duk tengok tak ada pun kat bawah pun tak kisah pun. Yang tengok yang kata semayang tak sah keluar TV mestilah 20 apa. Masjid negeri-negeri yang kata macam tu pun saya tengok tinggal habis 8 tinggal juga. Sikit juga. Lebihlah baik dia solat daripada kita kata tak sah kan. Kerana solat tarawih tu sendiri Nabi SAW bukan ada khasais yang begitu banyak hadis-hadis yang dapat sekian-sekian, ya, melainkan beberapa riwayat itu yang mana menghidupkan man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min zambihi. Inilah tajuk utama dia, siapa yang menghidupkan Ramadan, malam Ramadan, iman dan mengharapkan pahala, Allah ampun dosanya. Macam saya sebut tadi, kita ni kita tak minat kalau orang kata apa fadilat semayang ni ustaz, Tuhan ampun dosa, oh itu aja ke? Kita rasa tak ada apa-apa. Apa fadilat puasa Ramadan? Kelebihan dia. Nabi kata man shama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, Allah ampun dosanya yang sebelum. Kita not very interesting. Apa dia fadilat dia? Dapat keampunan. Kerana keampunan macam saya kata bukan tajuk kita, tapi ia tajuk Nabi, ia tajuk para sahabat, ia tajuk orang-orang yang memburu akhirat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu kepada keampunan Tuhan kamu. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, ayat lain. Lumba-lumba kepada keampunan Tuhan kamu. Itu Quran apabila dia ajak tentang keampunan dan syurga, wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard. Dia ajar tentang syurga, dia kata lumba. Sabiqu tu kita panggil musabaqah. Kita lumba. Wasari'u. Tapi bila dia ajak tentang dunia, hak pasal Ramadan apa semua tadi, dia kata apa? Walladhi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manafiqiha. Dia yang menjadikan bumi ini mudah untuk kamu, kamu jalanlah di atasnya. Wa kulu min rizqih, dan carilah rezeki. Hak cari rezeki dunia ni dia kata jalannya. Tapi akhirat wasari'u, lari, laju. Sabiqu, lumba. Kita sebaliknya lah, saya pun sama, mungkin tuan-tuan pun sama. Kita pohon Tuhan ampun kita. Masih. InsyaAllah. Dr. Mazhar ada sebut nyawa awam tadi. Sebab kalau dulu kita work from home, kita boleh all out untuk ibadah. Kali ni dah work from office. Jadi macam mana dikala kesibukan, tekanan kerja, kita nak memanfaatkan Ramadan supaya kita dapat tingkatkan amal dan tingkatkan ganjaran. Ini soalan terakhir Datuk Bat, silakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bulan Ramadan adalah bulan bekerja. Bulan Ramadan bukanlah bulan semata-mata berehat. Maka duka cita kita melihat ramai orang yang menurun prestasi kerjanya bila tiba Ramadan dengan menganggap Ramadan ni bulan yang tak sepatutnya banyak bekerja. Tidak. Dalam bulan Ramadan begitu banyak peperangan yang telah berlaku pada bulan Ramadan. Pertama yang masyhur adalah Perang Badar bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Yang kedua Perang Tabuk sebenarnya dimulai pada bulan Rejab tahun 9 Hijrah. Namun pada 26 Ramadan Nabi SAW baru kembali daripada peperangan itu setelah dapat kemenangan. Begitu juga Perang Zalaqah terjadi di Portugal, tepatnya pada hari Jumaat lepas subuh bulan Ramadan tahun 459 Hijrah. Ketika itu berlakunya kebangkitan dinasti Murabit di Afrika Utara, yang mana gubernur di Cordova Al-Mu'tamin telah minta bantuan daripada Sultan dinasti Murabit nama Yusuf bin Tashfin untuk memerangi Raja Alfonso
Jadi tentera yang dipimpin oleh Raja Alfonso ketika itu 80,000 orang berjaya dikalahkan. Dan hasil daripada kejayaan peperangan itu, Sultan Yusuf telah berjaya menguasai seluruh Spanyol dan menyelamatkan umat Islam. Dan itu berlaku, perang Zalaqah itu berlaku pada bulan Ramadan. Betul juga perang Ain Jalut. Jadi banyak benda-benda yang bersifat bekerja ini berlaku pada bulan Ramadan. Maka tidak benar bulan Ramadan ini kita tidak mau bekerja kerana kita kata kita penat dan sebagainya. Dia bukan penat. Masalahnya kita Ramadan tahun ini banyak kluster tidur. Itu je. Dia kluster baru lepas COVID ni dia panggil kluster membuta namanya. Sebab tahun lepas 85% daripada keseluruhan rakyat Malaysia telah menghabiskan ibadah puasa mereka di rumah berbanding tempat kerja. Kerana kita dapat arahan bekerja dari rumah, BDR atau work from home. Maka keberadaan hampir 24 jam kita di rumah tanpa melakukan sebarang aktiviti luar telah mencetuskan kepada kluster tidur ini kepada kita. Maka masalahnya adalah kluster tidur. Dia kluster tidur ni, maaf saya gunakan istilah kluster. Sebab kluster tidur ni merujuk kepada individu yang habiskan 3/4 masanya atau sehariannya ataupun lebih kurang 10 jam daripada waktu puasanya untuk tidur saja. Jadi bila masuk Ramadan tahun 2022 ini, dia punya perangai kluster tahun lepas tu dibawa juga ke tahun ni. Ini jangan. Kita jangan banyak sangat tidur. Tapi tidak bermakna tak boleh tidur langsung di bulan Ramadan. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan ada satu amalan. Ini kalau bos-bos dengar pening pula lah amalan ni. Tuan-tuan pernah dengar ada amalan Qailulah. Qailulah ni bagus. Dan saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan, buatlah amalan Qailulah ini. Kalau dalam bahasa Arab, Qailulah ini daripada Qala yaqilu qailan qailulah. Maknanya tidur pada pertengahan siang. Orang putih panggil take a nap. Dia bukan sleep, nap. Dia tidur seketika waktu tengah hari. Ini fadilat dia besar. Dan Qailulah ini merupakan salah satu perbuatan sunat yang disepakati oleh jumhur ulama. Kata Ibn Abbas, qilu fa inna syayatina la taqilu. Berqailulahlah kamu atau take a nap, berehat seketika. Kerana hanya setan saja yang tak pernah berehat. Jadi bos, jangan kerja sampai workaholic. Yang workaholic ni setan je, tak pernah berehat langsung. Jangan, saya bangga, saya workaholic. Setan lah tu, setan je tak pernah berhenti. Kita kena take a nap, take a break, muhasabah, relax sekejap supaya dapat pastikan apa yang kita dah buat ni okey, dapat rehatkan pemikiran. Bila waktu tuan-tuan boleh buat? Ini cadangan saya sajalah. Tapi ingat, Qailulah ni bukan bentang tikar bawah meja, tak. Baring siap peluk bantai, tak. Dia duduk je, duduk Qailulah sekejap, begitu je. Take a nap, kita panggil. Sebab itu dalam satu hadis disebut, Ista'inu bi ta'ami sahar ala siyamin nahar, wa bil qailulati ala qiyamil laili. Kuatkan puasamu di waktu siang dengan bersahur. Dan kuatkan bangun malam dengan Qailulah. Jadi kita niat take a nap itu untuk niat nak semayang malam. Duduk sekejap dekat kursi tuan-tuan di pejabat. Duduk sekejap. Baring. Bukan baring pula, duduk atas kursi pun tak apa. Macam tuan-tuan tengah dengar forum ni. Qailulah pun tak apa, duduk nyandar. Anda pakai mask kan, tarik atas sikit, orang bukan nampak. Menguap pun kami tak perasan. Rupa menguap dah lambat habis forum ni. Take a nap. Dan ingat, tidur bukan satu jenayah. Kepada bos-bos ni kena ingat ya. Kita bekerja, kalau tidur ataupun tertidur, dia bukan satu jenayah. Dan ia tidak boleh dianggap sebagai satu kesalahan ataupun satu alasan untuk seorang itu diambil tindakan tata tertib. Sebab itu, orang Jepun sekarang ini, dia ada satu perkataan khas untuk orang yang tidur waktu bekerja pada waktu siang. Dia panggil inemuri. Jepun, kita kan orang Malaysia suka ikut Jepun dari segi cara bekerja, budaya dan macam-macam. Budaya inemori ini dia bukan satu budaya yang negatif, bahkan dianggap sebagai satu solusi penyelesaian masalah. Inemori ni maknanya kalau tuan-tuan boleh Google tengok orang inemori ni, dia memang baring kat pejabat, dia tidur seketika untuk merehatkan otak dia.
Orang Inemuri ni adalah untuk orang yang bekerja dari pagi, dia rehat sekejap tengah hari, kemudian dia sambung balik. Sebab itu kajian demi kajian dibuat tentang kebaikan tidur seketika di waktu siang. Ini banyak kajian daripada Universiti Harvard pun pernah buat kajian. Kajian daripada National Sleep Foundation pun ada buat kajian. Begitu banyak kajian dibuat kebaikan tidur seketika tengah hari. Jadi tidak benar kalau orang kata bulan puasa ni jangan banyak sangat tidur, batal puasa. Mana ada batal puasa banyak tidur? Tidur yang batal puasa ni kalau tuan-tuan tidur hari Isnin ni, mana puasa kedua, tuan-tuan bangun raya ketiga esok. Itu barulah batal. Tidur sikit-sikit lah untuk nak merehatkan badan yang penat. Itu tak ada masalah. Cuma hati-hatilah dengan tabiat Ramadan yang boleh menghilangkan produktiviti kita bekerja. Pertama, jangan berjaga malam tanpa sebab. Kita ni kerja, mana habis terawih 10.30 balik, terus rehat lah. Tak payah nak mengetih-mengetih lagi. Esok nak kerja, bangun sahur lagi, jadi turun produktiviti. Begitu juga jangan makan terlampau banyak, jaga badan sikit. Kalau boleh kayuh bersikal, panjat bukit. Jaga kesihatan. InsyaAllah bila dia balance, maka kita bekerja pun dapat kerja yang bagus. Dan bolehlah ibadah dengan cara kita sebagai penjawat awam. Kan saya suruh tuan-tuan ambil cuti sebulan, pergi duduk masjid kan, macam ideal sangat, payah. Jadi kita buat dalam konteks kita bekerja sehari-hari. Qailulah ni salah satulah. Yang lain-lain tu tak bolehlah bincang dalam forum, panggillah ceramah lain kali lah pula. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dan sebagai penutup saya bersamahah Datuk Dr. Mazhar, saya nak bacakan hadis ini dan minta Datuk kongsikan apa maksud hadis tersebut. Dalam hadis riwayat Ibn Hibban, hadis yang ke-97, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-mimbar faqala amin 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 qila ya Rasulullah innaka sa'idta al-mimbar faqulta amin 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 faqala inna Jibril alaihi salam atani faqala man adraka syahr Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa ab'adahu Allah qul amin faqultu amin. Hadis ni kalau kita tengok maksud sentap juga Datuk. Apa sebenarnya nak disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut sebagai penutup untuk forum kita? Fadhal. Terima kasih. Moderator ni nama Amin, dia baca hadis Amin. Amin. Itu dia punya strategi marketing. Hadis ni Imam Ibn Hibban riwayatkan dalam Sahih Ibn Hibban. Diriwayatkan juga oleh At-Tabarani. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Imam Bukhari ni kalau kita baca, sebab tu bila siapa yang riwayat Sahih Bukhari, siapa yang riwayat Bukhari, kalau kita rawahul Bukhari fil Mufrad, maksudnya dia bagi tahu kita itu bukan dalam Sahih Bukhari. Kalau dalam Sahih Bukhari itu semuanya sahih, dalam Adab Mufrad dia tidak dengan syarat Sahih Bukhari. Sebab tu dia akan sebut fil Mufrad atau yani fil Adab Al-Mufrad. Ini diriwayatkan di dalam Al-Adab Mufrad. Hadis ini disahihkan oleh Ibn Hibban, dihasankan oleh sebahagian As-Sakhawi. Tapi dia dengan ada beberapa lafaz. Dalam sebahagian tadi kami macam Sa'idah. Di dalam riwayat Adab Mufrad Raqiyah. Raqiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar falamma ala darajatil ula qala amin. Kan? Waktu falamma fi saniyah qala amin. Dalam riwayat tadi dalam riwayat Al-Bukhari dalam ni dan selainnya dia kata syaqiyun abd, celakalah hamba. Orang tanya Nabi, bila Nabi, tuan-tuan dah dengar hadis ni saya rasa. Bila orang tanya Nabi SAW bila Nabi naik atas mimbar, pijak tangga yang pertama tu. Jadi Nabi kata amin. Lepas tu pijak tangga yang kedua Nabi kata amin. Pijak tangga yang ketiga Nabi kata amin. Jadi sahabat ni, dia orang ni Masya Allah, dia orang ni selalu nak tahu Nabi buat apa. Dia kata, ya Rasulullah, sami'naka taqul amin salasa marrat. Wahai Rasulullah, kami dengar kau kata amin 3 kali. Kemudian itulah yang Ustaz Amin baca hadis tu. Jadi baru Nabi kata, dia kata aku naik atas mimbar, ja'ani Jibril qala faman adraka Ramadan falam fansalakha minhu falam yughfar. Dalam riwayat tu syaqiyun ab, celakalah hamba
yang mana dia memasuki Ramadan, habis Ramadan dia tidak diampunkan. Nabi kata amin. Jibril sebut, Nabi kata amin. Nabi aminkan. Artinya kalau kita masuk Ramadan, kita tak diampunkan oleh Allah, kita syaqi. Kita celaka. Hak kedua tu pun berat juga. Nabi kata syaqiyun man adraka abawaihi falam yudkhilahul jannah. Celakalah hamba yang mana jumpa dua ibu bapa dia, tapi dua ibu bapa dia tak memasukkan dia dalam syurga. Nabi kata amin. Kalau orang doa buruk kita, apa tu ustaz tu pergi kata amin, kita kecil hati ustaz. Tapi Nabi kata siapa masuk Ramadan Tuhan tak ampun, celaka. Artinya takut. Begitu besar Allah Ta'ala ni. Allah ni Masya Allah. Dia nak bagi, Allah mau kita semua diampunkan. Semua jalan. Ambil uduk dapat keampunan, pergi jalan ke masjid dapat keampunan, sedekah dapat keampunan, sembahyang Jumaat dengan Jumaat dapat keampunan, Ramadan dengan Ramadan keampunan, puasa Ramadan dapat keampunan. Man shama Ramadan, siapa yang puasa Ramadan. Tiba-tiba orang ni tak dapat keampunan. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan hadirin dan hadirat sekalian, semua dalam hidup ni kita boleh hilang. Kita boleh hilang apa saja, tapi kita tidak boleh hilang keampunan Tuhan. Apabila kita mati, orang bawa kita ke kubur, tak ada lagi kita bertanya, dia petak kat mana kereta aku, geran tanah aku, dia petak tak mana semua harta aku. Kita tak tanya. Kita hanya tanya, ada tak keampunan Allah untuk aku? Itu saja. Pantas masa berlari kita terlupa tentang diri kita sendiri. Selalu kita sangka lama kita di sini. Dan apabila kita dibawa pergi ke kubur, tak ada lagi semua cerita ni. Tak ada lagi. Kalau ada sepatah subhanallah yang kita sebut, mudah-mudahan kita boleh bawa. Sepatah astaghfirullah, kita mencari-carinya. Kalau semua kita tak dapat bawa, tapi kita bawa keampunan Tuhan, ia besar untuk kita. Tuan-tuan, kita duduk di pejabat, member sebelah kita tu marah kat kita. Kita main pejabat pun tak seronok, tengok muka dia tak seronok, dia tengok muka kita tu. Kalau bos marah kat kita, lagi serabut. Kalau boleh aku tukar pejabat. Kalau semua orang keliling tu marah kat kita tak happy ya hidup ni. Kalau Allah marah kat kita di atas dunia ni, kita tidak akan bahagia. Walaupun semua kita ada. Tuan-tuan lihat kesan apabila Allah murka pada manusia ini. Dia mungkin, dia sebagian orang dia tak kisah, tapi dia sedang hidup dalam keparahan kemarahan Tuhan. Harta ada, tempat ada, kedudukan ada, duit banyak. Bahagia tidak ada. Tamakninah tidak ada. Sakinah tidak ada. Tercari-cari dia pergi cuti, pergi panjat bukit, pergi masuk kampung, pergi tengok hutan. Tertanya-tanya dia tentang kebahagiaan. Tapi kalau Allah redha, ulama yang dipenjarakan di dalam penjara, dia menikmati kebahagiaan. Nabi Yusuf alaihissalam yang duduk dalam penjara, dia menikmati kebahagiaan. Orang yang dimusuhi oleh semua orang dalam dunia ini, kalau Allah redha kepada dia, dia menikmati kebahagiaan. Hadirin dan hadirat, saya pesan kat diri saya dan tuan-tuan juga, kita ni semua kena jadikan tajuk keampunan Tuhan ini paling besar. Maka Nabi SAW menyuruh kita mengulangi istighfar. Kenapa Nabi suruh kita ulangi istighfar? Kerana dengan mengulangi ucapan,
lagi banyak kita ulang, lagi dalam rasanya di dalam diri kita. Bukan semua orang yang sama kalau dia minta maaf kita. Minta maaf lah. Kita rayakan orang Melayu adat minta maaf. Minta maaf lah. Tapi ada orang yang dia bersalah dengan kita ataupun kita bersalah dengan dia ataupun ibu kita. Kita pegang tangan dia, kita benar-benar minta maaf. Syekh dah, ana minta maaf dengan enta. Betul-betul Syekh. Sehingga hal itu terasa dalam diri kita. Berapa kali kita istighfar kepada Allah dengan betul-betul kita minta maaf kepada Allah. Mohon kepada Allah. Tapi oleh kerana manusia ini halu', kelang kabut, gopoh dengan hidup ni, Nabi suruh kita ulang istighfar. Lagi banyak istighfar lebih baik. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kadang-kadang aku ulang istighfar 1000 kali sehari, sehingga Allah membukakan untuk aku apa yang dia tak buka. So manusia ni astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bukan duk pegang, duk tunjuk kau hantar hari ni aku 700 lah. Kata Imam Ibn Al-Jawzi, talbis iblis, menzahirkan amalan. Tapi hati yang sentiasa minta maaf. Sebab tu kadang-kadang saya rasa orang di jalanan ni, yang di jalanan itu mungkin jauh lebih baik daripada orang yang di atas pentas macam saya lah kan. Cakap pandai orang bagi, tiket orang bagi, hotel orang bagi, mai ceramah. Ada orang mai, dia tak ada apa, dia memang cari keampunan Tuhan semata-mata. Sebab itu hidup ni Allah berikan ruang yang maha adil kepada manusia ni. Kita mencari keampunan dia. Untuk dapat keampunan dia, dia tak pernah tanya, ni anak penzina ke, anak orang ni pernah zina ke, ini mufti ke, ini orang biasa ke, ini ustaz syekh ke, ini menteri ke. Sama di sisi Allah. Mungkin yang duduk di bawah itu, yang kata astaghfirullah, lebih Allah sayang daripada yang duduk di atas. Semua dalam perjalanan hidup yang mata'un ghurur, dunia yang menipu ini. Orang tu jadi mufti, ada jadi menteri, ada jadi raja, ada jadi sultan. Tapi di sisi Tuhan, kemuliaannya ialah pada orang yang mendapat keampunannya. Yang atas belum tentu mendapat keampunan. Maka sebesar-besar kedudukan seperti Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, sebesar-besar seperti Abu Bakar dengan kemuliaannya, setinggi isteri Nabi seperti Aisyah, kata Nabi, kalau jumpa Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, Engkau itu Maha Pengampun dan sukakan keampunan, kemaafan. Maafkanlah aku. Kalau kita masuk Ramadan, Tuhan tak maafkan kita, syaqi, celaka Nabi kata. Na'udzubillah min zalik. Terima kasih telah jemput saya, minta maaf di atas kalau penyampaian yang tak seberapa ni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berikan tumpukan kepada kedua-dua panel kita pada petang ini, pagi ini, petang pula dah. Maka dengan ini tuan-tuan dan puan-puan, saya serahkan kepada pengurusi majlis dan saya sudahi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan keimanan dan menghitung ganjaran Allah Azza wa Jalla, dia ampunkan dosa. Kita betulkan alignment kita masuk Ramadan, kita minta pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, tepukan untuk MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita pada hari ini, Saudara Amir Idris, dan juga barisan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, kita akan teruskan dengan ini majlis menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syahidah bin Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan, diiringi Yang Berbahagia Datuk Haji Rosidah binti Jaafar dan Yang Berusaha Encik Kamal Azira bin Hassan untuk menyampaikan cenderahati kepada moderator dan juga barisan panel kita. Dipersilakan. Baiklah, kita jemput Yang Berbahagia Sahibu Samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin.
Baiklah, seterusnya dijemput Yang Berbahagia Datuk Badli Shah bin Alauddin. Dan dijemput moderator kita pada hari ini, Saudara Amin Idris. Baiklah, kita teruskan dengan penyampaian plak penghargaan ke atas kerjasama menjayakan program Ramadan Putrajaya 2022. Dengan ini dijemput Yang Berbahagia Datuk Syukri bin Syafi'i, pengurusi Zon MPP WP Putrajaya. Seterusnya dijemput pengerusi MPP Sub Zon 1 Encik Selamat bin Mustamim. Seterusnya dijemput Setiausaha MPP Sub Zon 2 Encik Muhammad Rusna bin Muhammad Ali. Dijemput pengerusi MPP Sub Zon 3 Puan Zarina binti Ismail. Seterusnya Wakil MPP Sub Zon 4 Puan Fauziah binti Suhud. Seterusnya pengerusi MPP Sub Zon 5 Encik Muhammad Fuad bin Yahya. Diteruskan dengan pengerusi MPP Sub Zon 6 Encik Nazri bin Moda. Dan dijemput Saudara Afad Raihan. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syahida bin Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan, di atas penyerahan cenderahati sebentar tadi dan sudi meluangkan masa menghadiri majlis kita pada hari ini. InsyaAllah, maka berakhirlah kita majlis pada pagi ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi masa akan datang. Sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Kita jaga kita masih belum menang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dijemput Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan untuk memberikan sepatah dua kata. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengacara majlis, Datuk Seri Hajah Roshidah Jaafar, KSU, Kamal Azira, Setiausaha Perbadanan, Nik Syukri Nik Soh, Naib Presiden, Sahibul Samahah Profesor Madya Datuk Dr. Arif Perkasa, Muhammad Asri Zainal Abidin, Datuk Badli Shah Alauddin, Naib Presiden, Pegawai Kanan, Majlis Perwakilan Penduduk, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, termasuklah Persatuan Warga Emas dan juga Persatuan OKU Putrajaya. Saya ucap terima kasih dalam masa 2 minit. Sepatutnya ada ucapan awal. Ini ucapan awal, tapi saya saya nak minta cakap waktu penghabis sebab saya nak dengar ceramah dulu. Bila dengar ceramah, ucapan ni dah tak boleh baca lagi dah. Sebab apa? Kita bimbang, kita masuk Ramadan, apakah boleh kita buat majlis dan sebagainya? Adakah kita mendapat keampunan Allah? Ramadan kita mencari keampunan Allah.
bila Sayyidatina Aisyah mengajar kita, Nabi mengajar dan Sayyidatina Aisyah bagi tahu pada kita supaya baca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ataupun fa'fu anna. Jadi kita diajar bahawa sepanjang Ramadan itu kita nak cari keampunan Allah. Jadi caranya ialah kita buat bersungguh-sungguh dengan cara menghayati, beristighfar seperti yang Datuk Mufti sebut tadi. Jadi ucapan ni ialah nampaknya dah jadi lain lah. Ucapan ni menceritakan program yang kita akan buat yang tercatat dalam dalam papan yang telah kita hadiahkan, 7 program utama. Tetapi yang paling penting sekarang ni ialah apakah program tersebut boleh menjadikan kita orang yang mendapat keampunan Allah di bulan Ramadan. Dan saya paling takut, tapi saya nak dengar, nak kena Mufti kena datang ceramah sekali lagi nampaknya, dan yang Datuk Bat, sama ada bila habis Ramadan ni yang menjadi kerugian kepada kita ialah kita tak dapat keampunan Allah. Tu kena cerita betul-betul macam mana nak pastikan Ramadan ni walaupun berbaki beberapa hari pun kita nak cari keampunan Allah. Kalau tidak kita akan menjadi orang yang rugi. Caranya kita beristighfar. Kita kalau kita rasa kita berdoa ni macam tak khusyuk lah, jadi kita berdoa supaya kita khusyuk. Kita minta bulan Ramadan ni kita betul-betul menghayati, kerana mungkin ini yang terakhir ataupun bagi bagi setengah orang yang terakhir, bagi setengah orang dia akan berpanjangan seterusnya, tetapi apakah yang dia dapat. Jadi untuk tujuan tersebut pihak kita, pihak kerajaan akan buat yang terbaik supaya program yang kita atur tu program yang menjurus ke arah keampunan Allah. Kita buat kerana ikhlas, bukan kita buat kerana nak ambil gambar dan sebagainya. Gambar ni sebenarnya perlu. Kalau tidak dia orang ni dia bekerja ambil gambar. Kita tak ambil gambar dia tak nak kerja lah, rugilah. Jadi masing-masing dengan pekerjaan masing-masing. Tetapi orang yang buat tu ialah niatnya kerana Allah. Kita bagi tahu program ni kita buat betul-betul kerana Allah, kerana nak membantu dan bukan kita kata meletakkan supayanya ia diketahui oleh umum. Zaman moden ni tak boleh buat apa dah. Kita tentang penceritaan tak mau cerita ataupun tidak, terpaksa cerita. Sebab apa? Kalau tidak kebatilan yang datang. Yang kita nak ialah kebenaran. Yang kita buat ni ini kebenarannya. Kalau kita tak cerita nanti orang salah tafsir dan sebagainya. Dalam usaha kita nak buat baik, kita kena ingat ada benda tak baik yang akan mengikuti, akan beriring dengan kita. Maka ada satu orang yang saya panggil profesor. Dia ni tak pergi sekolah, tapi saya panggil dia Profesor Ahmad Ahya. Dia bagi saya, setiap kali saya bercakap dengan dia, dia mengeluarkan pendapat-pendapat yang saya rasa dia seorang ahli falsafah. Jadi saya panggil dia ahli falsafah. Sampai dia meninggal pun, kalau saya pergi ke kampungnya, saya tanya mana keluarga Profesor Ahmad Ahya. Sebab dia cakap dia tidak banyak pandangan-pandangan yang hebat-hebat, tapi perkataannya itu sentiasa ada makna. Dia kata Datuk ni banyak buat baik, tapi jangan lupa Datuk, benda yang baik akan diikuti dengan benda tak baik. Kalau sekiranya Datuk tak berani buat, tak mau perkara tak baik itu ikut dengan Datuk tak buat baik, senang orang tak kata lah. Tapi kalau nak buat baik, terima hakikat, benda tak baik akan datang bersama. Mana kata orang akan bagi pandangan dan pendapat. Jadi profesor ni beritahu bahawa kalau kita nak buat baik, profesor bagi nama saya yang panggil dia profesor sebab dia fikirannya hebat ya. Kalau kita nak buat baik, kita jangan takut bila kita nak buat baik orang tegur kita. Kata benda tu tak bagus. Tapi kalau bagi kita itu adalah kebaikan, terus taburkan kebaikan. Sebab Allah menguji kita sejauh mana kita bersabar. Jadi kita terus bertaburkan kebaikan. Jadi mungkin kebaikan itu tak berapa baik, kita baik buat bagi jadi baik. Jadi itu yang kita kenaki warga Putrajaya, warga wilayah, supaya kita belum buat kebajikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasiqul khairat. Ta'asi satu saya tak baca banyak, tak hafal banyak Al-Quran. Yang ni saya hafal lah daripada dulu sampai sekarang, iaitu kita belum buat kebaikan. Kalaupun ada benda-benda yang menghalang kita
dalam usaha nak buat kebaikan tu, kita teruskan buat baik, akhirnya kebaikan akan menjadi budaya pemikiran orang. Seperti kita, kalau kita nak pagi-pagi, saya tanya apa yang ada di mulut kita pagi-pagi, kita gosok gigi, dan kita akan lupa jenama tu. Rakyat Malaysia dah berapa generasi, 4 generasi tak akan lupa jenama tu. Jenama pagi-pagi gosok gigi, dia bukan sebut nama berus gigi cok lain, dia sebut benda yang sama. Sebab benda tu telah jadi budaya. Dia meninggal, anak dia pun ingat bahawa gosok gigi dengan menggunakan berus gigi yang berjenama yang berkenaan. Kalau sudah sampai ke peringkat yang kebaikan tu sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan, saya ingat ia akan menjadi mudah seseorang. Tapi kadang-kadang dia buat baik tapi tak menjadi sebahagian daripada dirinya, akan timbullah masalah. Jadi saya terima kasih kepada panel kita pada pagi ini, dan sudah pasti kalau mereka bersudi-sudilah. Saya tengok dewan ni cantik, KSU. Saya rasa kami di Perlis ni duk cari dewan macam ni lah untuk kita semayang mengadakan program bulan Ramadan. Jadi cantik dewan ni, kalau tak guna rugi. Jadi inilah satu tempat yang di samping masjid dan surau, ini satu tempat yang kita boleh adakan program khusus. Macam di masjid, macam banyak dengan kumpulan lain. Tapi inilah program khusus dengan kebenaran, mungkin inilah tempat yang baik untuk kita meneruskan program kita di bulan Ramadan, dan doa kita ialah semoga Allah mengampunkan dosa kita. Terima kasih. Terima kasih kepada semua kawan-kawan yang hadir. Saya nak kira secara rasminya saya belum berjumpa lagi dengan kawan-kawan di Putrajaya, dan ini dia antara perjumpaan-perjumpaan yang akan diikuti seterusnya. Untuk pengetahuan ahli panel, kita program bulan puasa ni di hampir semua masjid dan surau kita bagi sumbangan. Kita buat program, kita buat pasal Ramadan dan sebagainya ni ialah di atas niat untuk membantu orang berniaga. Kalau tak ada orang berniaga, kita ada masalah. Dan dengan itu kita buat pelbagai program untuk membantu mereka. Tapi dengan pegawai kerajaan ni, kita ada kumpulan SASA, kita ada kumpulan perkeranian dan teknik, kumpulan yang lain-lain. Kita ada kumpulan SASA yang kita akan adakan program sepanjang bulan Ramadan. Di Perlis dulu saya dikenali sebagai periuk nasi, sebab dia bagi periuk nasi. Datuk Alim Panglima di KL pun nak mula program periuk nasi, supaya menjadi kenangan. Bila mereka masak, mereka akan memikirkan sesuatu yang baik ataupun kebaikan. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakam kalimat terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan kerana atas ucapan sebentar tadi. Dipersilakan untuk kembali tempat duduk. Alhamdulillah, dengan ini maka berakhirlah majlis kita pada pagi ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di masa akan datang. Sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Kita jaga kita masih belum menang. Terus kekal dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para hadirin sekalian, anda boleh mengambil food pack di luar dewan. Bersilakan.